Okay, video kali ini adalah perhatian untuk melihat kepada suasana ikan, di mana ikan berenang melawan arus, dan arus yang terhasil ni adalah daripada venturi secara DIY. Dan kalau melihat ni suasana di awal pagi, ikan melawan arus, yang ini selepas diberi makan, melawan arus. Dan kena faham, sifat venturi ni adalah memberi kandungan oksigen daripada udara disedut secara vacuum dan dimasukkan di dalam air, jadi dia terlarut dalam air seterusnya lah. Kalau melihat di situ, nampak macam ikan cuba juga mengambil oksigen yang dimasukkan secara bateri itu. Itu pun kemungkinan salah satu punca untuk melihat mengapa keadaan ikan demikian berlaku. Cuma kalau melihat pada ini, kebanyakan ikan melawan arus dan dia hanya statik berada di situ. Pemerhatian ni melihat kepada suasana selepas diberi makan. Kemungkinan ada proses selepas dia makan, contoh proses penghadaman dan sebagainya, menyebabkan keperluan oksigen dalam badan tu ataupun keperluan dia untuk menjedut oksigen dengan banyak, menyebabkan keadaan demikian berlaku. Cuma yang ini tak pasti sama ada adakah ia berlaku juga di kolam ternakan yang outdoor ataupun luar. Kalau lepas, untuk pemerhatian saya gini adalah untuk di dalam tangki polytank, dan pump oksigen saya guna pakai sekarang ni adalah berkongsi dengan banyak tangki. Jadi hanya untuk yang ini saya masukkan 2 bubble saja, dibantu oleh venturi. Itulah suasana yang berlaku. Kalau lihat pun pada dekat bubble tu pun ada ikan yang berada di sekeliling tu. Kemungkinan itulah antara selepas proses selepas diberi makan ikan untuk melakukan proses perkumuhan dan sebagainya. Ini pun sama untuk selepas ikan diberi makan, kebanyakan ikan berada dekat venturi. Sama juga konsepnya, venturi pump oksigen masuk dalam air secara semula jadi, yang divacuumkan, dan nampak ikan banyak berenang di situ sambil dia melawan arus oleh venturi, dan juga dia berada di permukaan untuk mengambil oksigen. Kalau anda perhati juga boleh nampak di situ dekat air jatuh. Air jatuh pun ada ikan yang mengambil berenang di atas permukaan. Konsep proses yang sama berlaku. Selepas diberi makan, ikan akan melakukan proses pencernaan dan pemakanan tadi, dan mungkin memerlukan oksigen yang banyak lah semasa dia lakukan proses berkumuhan ni. Jadi kena perhatilah. Sebab tu peranan oksigen dalam air ni amat penting, memastikan ikan selesa dalam keadaan yang diperlukan, antaranya kadar oksigen terlarut, suhu, pH dan amonia. Jadi yang ini kena perhati. Yang ini saya perhati setiap kali selepas diberi makan, inilah keadaan dia. Cuma ada di waktu pagi ataupun di waktu petang. Seperti yang biasa saya bagi makan, saya bagi 2 kali sehari. Bila berlaku bagi je, dia akan berada di ada keadaan beginilah dalam tempoh lebih kurang dalam 30 minit hingga 1 jam, mengikut keluasan tangki dan saiz ikan. Ini saiz ikan ni dah umur ikan ni kalau nak kira dah lama, lebih kurang 8 bulan, dan saiz ikan ni dah mencapai antara 6 hingga 7 inci. Agak besar lah. Okey, untuk tangki yang ini umur ikan lebih pada setahun, dan inilah tangki induk, dan salah satu antaranya induk untuk juga proses saya buat untuk set aquaponik untuk ikan ini.
Sebab tu saya tak kacau dia punya ikan supaya dia untuk memberi nutrien kepada pokok. Okey, kita lihat keadaan sekarang ni. Ikan berada di paras bawah, tak sama seperti yang saiz kecil ataupun saiz sederhana. Kalau lihat ni, ikan ini semua kejadian ni yang saya perhati ni adalah untuk semasa selepas beri makan. Maksudnya ikan besar ni dia dah untuk keperluan air untuk keperluan kadar oksigen dalam tangki ni mencukupi, sama dengan jumlah ikan yang tak banyak, sekadar untuk memberi kepada set aquaponik. Jadi kalau lihat ikan tu masih tetap juga melawat arus yang dah hasil daripada ventri. Kalau kita nampak tu air berpusing secara perlahan, sebab antara yang saya perhati juga adalah kocakan air. Sebab ada setengah peternak beritahu kocakan air yang agak kuat boleh menyebabkan stres kepada ikan dan pembesaran ikan. Itu masih juga dalam perhatian. Sebab itulah ventri saya agak sederhana kelajuan dia, sekadar untuk menghasilkan penambahan oksigen secara vacuum daripada udara masuk dalam air, dan juga untuk menghasilkan arus air sebenarnya. Sebab ikan suka melawan arus air. Kalau lihat tu dia statik sebenarnya dia berenang melawat arus. Berenang melawat arus yang kita boleh perhati, dia sebenarnya dia masih dalam keadaan aktif melawat arus. Itu yang kejadian-kejadian yang saya boleh perhatikan selepas proses beri makan. Sebab itulah dalam proses pemakanan dan beri makan ni, kita kena beri makan yang mencukupi ataupun yang berpatutan dengan saiz ikan ataupun berat ikan, dan juga kepada saiz pellet yang digunakan, dan peringkat-peringkat penggunaan protein dan yang ada dalam pellet. Itu yang penting, sebab setiap umur peringkat ini memerlukan keperluan yang agak berbeza. Okey, kita jumpa lagi dalam siri-siri Bicara Agro akan datang untuk kita berkongsi pengalaman dan perhatian yang dilakukan.